Assalamualaikum dan selamat petang. Ini adalah contoh soalan bagi dua jenis lapisan tanah di mana groundwater level dia berada di atas layer yang pertama on top of first layer ni. Ada ke sini. Jadi daripada starting from here, nanti here ada kehadiran air lah. Okey, soalan dia masih sama. Kita diminta untuk dapatkan nilai jumlah total thrust dan juga point of total thrust yang bertindak di belakang tembok. Jadi bila dah dapat soalan macam ni, disebabkan dalam soalan ni dia tak diberi tahu jenis A, jenis B. Jenis A, jenis B ni saya tulis supaya mudah untuk kita memastikan bahawa pengiraan kita tu sedang mengira lapisan yang mana satu. Okey? Jadi, selepas awak buat pengasingan, maksudnya untuk lapisan yang pertama ni sebagai tanah jenis A, lapisan yang kedua sebagai tanah jenis B, kita dapatkan nilai KA. KAA untuk lapisan yang pertama. KAB adalah untuk lapisan yang kedua. Kemudian barulah kita dapatkan nilai sigma. Okey. Sekarang kita nak kira nilai sigma. Rujuk kepada gambar rajah. Snap dahulu. Snap dahulu untuk mudah pengiraan. Z. Masih dalam unit meter. Kemudian kita nak dapatkan nilai sigma. Sebelum kita dapatkan nilai sigma, untuk tidak mengelirukan keadaan, tengok dahulu yang mana perlu masukkan. Asal-asal rumus bagi sigma A adalah KA gamma Z tambah Q tolak 2C punca kuasa 2 KA. Disebabkan soalan ini tiada nilai C sama dengan kosong, C sama dengan kosong, dan lagipun topik kali ini adalah cohesionless soil. Jadi 2C punca kuasa 2 KA adalah kosong. Buang terus siap-siap. Dan nilai Q ni adalah nilai loading on the surface of first layer ni. Q ni adalah 20. Jadi rumus yang terlibat hanyalah KA gamma Z tambah Q. Dan disebabkan contoh soalan ni mempunyai dua lapisan, rumus ni akan menjadi seperti ini. Sigma A KA gamma Z tambah gamma 1Z1 tambah Q tutup kurungan. Gamma 1Z1 ni menunjukkan lebih daripada satu lapisan. Kalau contoh soalan ni mempunyai 3 lapisan, dia akan jadi KA gamma Z tambah gamma 1Z1 tambah gamma 2Z2 tambah Q tutup kurungan. Untuk lapisan yang pertama ni, kita tulis dulu rumus. KA gamma Z tambah gamma 1Z1 tambah Q. Untuk lapisan yang pertama, kita sekarang sedang menyelesaikan lapisan yang pertama. Jadi, lapisan yang ni, lapisan A. Jadi, kita hanya guna KA gamma Z tambah Q je dulu. Gamma 1Z1 ni kita guna semasa lapisan yang kedua. 0 meter. 0 hingga 2 meter. 0 hingga 3 meter. Sekarang yang ni kosong. Gamma A1
KA. Guna KA bagi lapisan yang pertama 0.24. 0.24. Buka kurungan. Gamma 1 dia berapa? 18. 18 kilonewton per meter cube. Disebabkan first on the top of first layer tu dah ada air. Jadi gamma set ni kita tak boleh guna gamma set ni. Kita kena tolak gamma water. Bermaksud 18 kilonewton per meter cube tolak 9.81 kilonewton per meter cube. Lepas tu tutup kurungan, baru darab dengan Z, 0 meter. So, selesaikan dahulu yang ini. Baru tambah Q. Banyak kurungan. Okey, selesai yang ni 18 tolak 9.81. Tolak ni dulu, darab dengan 0, kemudian tambah Q. Q ni berapa? Q ni 20. Ni, 20. Tulis siap-siap kat sini, 20. 20 kilonewton. Dah selesai dalam ni, baru darab 0.24. Jadi yang ni adalah 0. So nilai dia adalah, jadi jawapan dia adalah 4.8 kilonewton per meter square. Okay, kemudian pada jarak 2 meter. Ni. 2 meter. Sigma A2 sama dengan 0.24. Masih pada first layer. Buka kurungan. Selesaikan rumus yang sama. 18 kilonewton per meter cube tolak 9.81 kilonewton per meter cube. Tutup kurungan, darab dengan 2 meter. Tutup kurungan, tambah 20, tutup kurungan. Cuba kira kurungan cukup tak? 1, 2, 3, buka. 1, 2, 3, buka, tutup. Okey, so cukup. Nanti nak masukkan dalam kalkulator ni. Ikut satu-satu. Okey, macam mana kita nak elakkan syntax error? Kira bukakan kurungan ni berapa. Kalau buka 1, 2, 3. Tutup dia pun mesti 3. 1, 2, 3. Okey. Jadi jawapan dia adalah sigma A2 sama dengan 8.73 kilonewton per meter square. Okey, selesai untuk first layer. Sekarang kita masuk second layer pada jarak 0 meter. Ini. Second layer 0 hingga 3 meter. 0 meter. Kita nampak. Jadi, sigma A1 guna nilai KAB. Ni 0.31 ni. Jadi 0.31 buka kurungan. Buka 18.5 ni. Tengok ni nilai ni 18.5. 18.5 kilonewton per meter cube tolak 9.81 kilonewton per meter cube. Tutup kurungan. Darab dengan 0 meter. Tambah gamma 1Z1 ni. Gamma 1Z1. Okey, disebabkan sini ada air. Starting here ni ada air. Jadi nilai ni pun kena tolak air lah. Kena tolak gamma air. Jadi 18 kilonewton per meter cube tolak dengan 9.81 kilonewton per meter cube darab dengan jarak first layer 2 meters.
2 meter tambah Q. Q berapa? 20. 20 kilonewton per meter square. Okay. Tutup kurungan. Okay. 1, 2, 3. Yang ni dah tutup. Yang ni dah tutup. Yang ni dah tutup. So, sini 1, 2. Yang ni untuk ni, yang ni untuk ni, yang ni untuk ni, yang ni. So, ketutup 2. Sebab sini 2, tepi ni. So, sini pun kena tutup 1. Okay. Kalau tak, syntax error. Dia kena balance, tutup dengan buka. Okay. Yang ni, darab dengan kosong. Kosong. Tinggal lagi yang ni. Jadi, sigma A1 sama dengan 11.28 kilonewton per meter square. Okey, Z sama dengan 3 meter. Ulang balik rumus ni, data ni. Cuma kita adjust dekat 0 meter ni jadikan sebagai 3 meter. Jadi, sigma A2 sama dengan 0.31 buka kurungan, buka 18.5 kilonewton per meter cube, tolak 9.8, 1 kilonewton per meter cube, tutup kurungan, darab dengan 3 meter, tambah lapisan yang pertama 18 kilonewton per meter cube, tolak dengan 9.81 kilonewton per meter cube, darab dengan 2 meter, tambah 20 kilonewton per meter square. Tutup kurungan. Okey. So, hasil dia adalah 19.36. Okey, dah dapat nilai sigma, kita nak dapatkan nilai U. Rumus bagi U, gamma W darab dengan Z. Okey, kita tengok pada lukisan ni. Air duduk kat sini. Maksudnya di puncak sini. Sini air. Sampailah bawah ni. Sampai bawah ni. Sampai sini. Daripada sini ke sini. Jadi, awak kena ingat, kalau untuk U ni, dia punya bentuk adalah segitiga. Jadi, kita nak mudah kerja kita, terus sahaja lukis segitiga. Maksudnya, untuk ni, untuk jarak ni adalah daripada sini. Okay, kita darab dululah, senang. Okey, gamma W adalah 9.81 kilonewton per meter cube, darab dengan 5 meter. 5 meter. 2 campur 3, 5. 5 meter. Berapa jawapan dia? 49.05. 49.05 kilonewton per meter square. Mati unit. Tinggal 2. Jadi, lukisan dia adalah daripada sini ke sini. Daripada sini ke sini ni. Ke sini air. Air kat sini. Okey. Settle. Sekarang kita nak buat lukisan. Ni. Diagram ni. Distribution diagram. Okey. Tengok ni. Lepas tu kita pun refer lah pada nilai yang pertama. Okey, nilai yang pertama adalah 4.8. Kosong kat sini. 4.8 awak agak-agak lah dekat sini. 4.8 kilonewton per meter square. Sambung. Okay. Kemudian, untuk jarak 2 meter. Jarak 2 meter sini. Ni 0 hingga 2. 0 hingga 3. Okey. Ni 0 hingga 2, 0 hingga 3. Jadi untuk jarak 2 meter,
8.73. Ni 4.8. So, awak kesoklah sini sikit. Sini 8.73 kilonewton per meter square. Sambung. Sambung. Kemudian, untuk second layer. Jarak kosong meter. Ni. 11.28. Okay. Ni 8.7. Sebelah lebih kurang lah kat sini. Agak-agak je. Jadi 11.28 kilonewton per meter square. Sambung. Sambung. Kemudian, last. Okay. Yang terakhir ni. 19.36 jarak 3 meter. Sini 11. 19.38. Agak-agak lah you duduk di sini. Okay. 19.36 kilonewton per meter square. Sambung. Lepas tu sambung je lah. Tutup gambar rajah. Okay. Ni gambar rajah dia. Lepas tu jangan lupa ni air dia. Nilai U ni. Jadi saya bagi tahu tadi, ingat je. Kalau untuk nilai U, untuk air ni, gambar rajah dia adalah segitiga. Dia tak ada trapezium, dia tak ada segi empat. Dia hanya segitiga. Jadi disebabkan jarak, kenapa jarak dia 5 meter. Kenapa puan? Kenapa tak buat satu-satu layer by layer? Sebabnya, unit weight of water tu sama untuk dua-dua lapisan ni. Tetap juga 9.81. Jadi kita lamsam terus. 9.81 darab dengan 5 meter. Okey. Kita nak jimat masa. Okey, terus macam gini. Jadi sini adalah kosong. Sini adalah ni 49.05. Okay, selesai gambar rajah distribution untuk nilai sigma dan nilai U. Baiklah, langkah yang seterusnya, mula-mula kita ulang balik. Okay. Mula-mula daripada soalan ni, kita cari KA. Dah cari KA, kita dapatkan nilai sigma. Dah dapat nilai sigma, kita cari nilai U. Dah dapat nilai U, kita lukis distribution graph ni. Dah dapat yang ni, barulah kita dapatkan nilai PA dan juga nilai Y serta nilai MPA. Okey, sekarang kita nak dapatkan nilai PA. Jadi PA 1. Okey, tengok gambar rajah ni. Ni kan saya ingatkan sebelum ni kan, kita jadikan dia segi 4 dan juga segi 3 sahaja. Yang trapezium tu pecahkan. Jadi saya pecahkan ni. Pecahkan sini. Jadi sini akan jadi PA 1. Sini PA 2. PA 3. PA 4. Dan sini adalah PW. Jadi, okay. Jadi, PA 1. Ni, gambar rajah yang ini. PA 1. Okay. Nak dapatkan nilai PA, sebelum ni saya ingatkan macam mana? Seperti kita nak kira luas. Jadi, panjang darab lebar. Sebab ni segi 4. 4.8. Kilonewton per meter square darab dengan tinggi dia berapa? 2 meter. Mati-mati unit. Nilai dia adalah 9.9 kilonewton per meter. Okey. Yang kedua, PA 2 ni, segitiga ni. Ni. Okey. Okay.
Jadi seperti kira luas, setengah kali tapak. Tapak dia adalah 8.73. Tolak. Sebab kita nak tahu sini ke sini je. Tolak 4.8. Darab dengan tinggi 2 meter. Jadi untuk PA2 adalah 3.93. PA3 ni yang besar ni, segi empat yang besar. PA3 sama dengan sini. Okey, sini adalah sini. Daripada sini ke sini. Sini adalah 11.28. 11.28 kilonewton per meter square darab dengan 3 meter. 33.84 kilonewton per meter. Kemudian PA4 sama dengan PA4 1/2 kali tapak 19.36 ni kilonewton per meter square tolak dengan sini. Kita nak tahu sini je. Jadi tolak 11.28 kilonewton per meter square. Darab dengan tinggi 3 meter. 12.12 kilonewton per meter. Okey, dah dapat PA4. Sekarang PW. AI. PW sama dengan setengah kali tapak dia. Terus ambil 49.05 kilonewton per meter square. Okey, square darab dengan 5 meter. Okey. Kita pun ambil lah. Kita selesaikan yang terakhir. PW. Setengah. 1/2 darab 49.05 darab dengan tinggi dia 5 meter. So, jawapan dia adalah 122.63. Okey. Dah dapat nilai PA. Kita pun kena cari nilai Y. Y ni adalah centroid. Jadi, kalau kita lihat balik kepada gambar rajah ni. Okey. Untuk PA1 ni adalah segi 4. PA2 segi 3. PA3 segi 4. PA4 segi 3. PW adalah segi 3. Jadi untuk segi 4 adalah 1/2 darab dengan 2 meter tambah. Okey. Selesaikan yang ni dulu. Tambah berapa baki kedalaman? 3 meter. Okey. Yang ni kena tambah. Kemudian segi 3. Ni, yang ni. 1/3 darab 2 meter tambah dengan balance ni 3 meter. Kemudian segi 4 yang ni. PA3. 1/2 darab dengan 3 meter. Ada lagi ke layer kat bawah? Tak ada. Jadi tak perlulah tambah. Tak ada. Untuk tambahan tak ada. Kemudian segi 3 bagi PA 4. 1/3 darab dengan 3 meter. Okey, selesai. Sekarang untuk air PW. 1/3 darab dengan 5 meter. Ada layer kat bawah? Tak ada. Kat bawah ni ada layer? Tak ada kan? Tak ada. Jadi 5. Nampak tak? Okey. Sorry. 5 meter. Okey. Okey, ni jawapan bagi centroid. Sekarang yang paling terakhir, kolom yang terakhir adalah MPA. Okey, yang ni adalah rumus dia adalah ni.
PA darab dengan Y. Jadi, yang ni darab yang ni dapat yang ni. Yang ni darab yang ni dapat yang ni. Okey. Okey, ni jawapan hasil darab PA dengan Y. Ni. Okey. Sekarang, seterusnya adalah dapatkan jumlah. Untuk menjawab soalan yang pertama, di mana soalan pertama dia suruh dapatkan nilai total trust. Okey, dapatkan jumlah ni berapa. Okey. Ni adalah jumlah total trust. Kita dah menjawab soalan yang pertama. Tapi kita nak jawab soalan yang kedua, di mana soalan kedua adalah dapatkan point trust pada di belakang tembok. Jadi untuk selesaikan rumus Y bar tersebut, kita perlukan nilai jumlah PA. Jadi awak tambah semua jumlah ni berapa. Jadi jumlah untuk nilai PA adalah 182.12. Sekarang kita nak menjawab soalan. Y bar bersamaan dengan bersamaan jumlah MPA bahagi jumlah PA sama dengan 320.49 kilonewton bahagi dengan 182.12 kilo Newton per meter, potong-potong. So, berapa? Jadi, jumlah Y bar adalah 1.76 meter. Okey. Kita dah untuk jawab dua soalan dia. Jumlah MPA adalah 320.49, Y bar adalah 1.76 meter. Okey, sekian dahulu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.